Sebelum ini ramai mengaku sebagai Imam Mahdi. Anwar Imam Mahdi. Tak salah kalau kau orang nak kaitkan Anwar Ibrahim Imam Mahdi. Ana al-Mahdi Rasulullah Isa bin Maryam. Kami selaku Ratu Adil Imam Mahdi to reveal you some truth which Allah has sent me, and myself is Imam Mahdi. Al-Mahdi Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari dan Mahdi kedua Aba As-Sadiq alaihi salam. Muhammad Qasim bin Abdul Karim akan dilantik dibaiat oleh umat Islam sejumlah 313 orang. Muhammad Qasim is the Imam Mahdi, and I feel fortunate for having known him from the beginning as the true Imam Mahdi who will lead the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum ini kita dah melihat banyak orang mengaku sebagai Imam Mahdi, dan ia dilakukan dengan pelbagai versi, berbagai keadaan dan di pelbagai negara. Hari ini semua orang menanti kedatangan Imam Mahdi sehingga ada yang menyanyikan lagu Salam Ya Mahdi. Salam Ya Mahdi, fi khat ruhina wallah inna 'ala al-'abdi. Tapi yang tu versi Syiah lah, dek, kerana kita inginkan seseorang pemimpin yang membawa umat Islam kepada kebenaran, membawa kepada keselamatan, yang akan berhadapan dengan fitnah besar, iaitu Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, musuh-musuh Islam dan sebagainya. Maka sebelum ini dan pada hari ini ada juga yang mendakwa bahawa Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah Imam Mahdi, disebabkan mimpi-mimpi beliau yang terkait dengan akhir zaman dan kedatangan Dajjal. Muhammad Qasim ni bermimpi dengan waktu yang panjang kerana hampir tiap malam dia bermimpi dan ingat semua mimpi itu, dan dalam mimpi itu dia dipanggil sebagai "Wahai Qasim anakku" oleh Rasulullah. Dan dalam mimpi itu juga dia melawan Dajjal, dia berlawan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan berjumpa bersama dengan Nabi Isa AS. Sahabat semua, ada beberapa orang yang memang mengakui Muhammad Qasim ni adalah Imam Mahdi, Where it's going to be wajib on every single Muslim around the world to believe in Muhammad Qasim's dream. Imagine what you're going to miss out on. He's been saying the same exact things. He's been saying abolish shirk and follow in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari mimpi beliau sendiri pun yang dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, yang mana bila kita baca dalam mimpi tersebut, watak yang Muhammad Qasim pegang, watak yang Muhammad Qasim ceritakan, dia berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, berjumpa dengan Nabi Isa, serta dia mempunyai kuasa cahaya untuk berlawan dengan Dajjal. Tetapi Muhammad Qasim tidak menyebutkan langsung watak Imam Mahdi, kerana dalam mimpi itu dialah Imam Mahdi. Meskipun begitu, kebanyakannya ustaz-ustaz masih lagi tidak mengakui bahawa Muhammad Qasim ni adalah Imam Mahdi, tetapi hanya sebagai mubasyirah, iaitu orang yang memberi kabar gembira, hanya sebagai mimpi. Walaupun ada pengikut Muhammad Qasim ni yang sengaja edit video AI dijadikan suara Mufti Menk mengakui bahawa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi. Yes, I'm saying Al-Mahdi has appeared, although he has not yet become a current leader, but he has emerged. I will not conceal this matter because it is time for the Muslim Ummah to know. I'm talking about Muhammad Qasim bin Abdul Karim. It should be noted that Qasim has never claimed to be the Imam Mahdi. He is only fulfilling the command of Allah and Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, to share the mubashirat shown to him. Allah commanded him to name it Allah and Muhammad in my dream. Tetapi ia dinafikan sendiri oleh Mufti Menk. To let you know that a lot of people have been forwarding me some fake AI generated, artificial intelligence generated videos, meaning the audio on it is fake, and they've used videos to try and prove that someone is Al-Mahdi. And you know, like, we as scholars, not just me, but quite a few scholars have endorsed this whole thing, and they are trying to really push that this person is Al-Mahdi. Usually when a person struggles with their mental well-being, as a Muslim, they begin to feel that they have these supernatural powers. They begin to feel that they are Al-Mahdi. I've come across more than 50 cases of people who really said, I'm Al-Mahdi. I remember when I was studying in Medina Munawwara, one of the guys took the microphone in the university, in the masjid, and said, Ana Al-Mahdi Al-Muntadhar. This has happened in the Haram in Mecca as well. And you know, it's just, they're going through some really serious mental challenges and so on, and we pray for them, and inshallah I hope that Allah grant them cure. But the point being raised here is these people are gaining momentum, they're enjoying it. When they were engaged, they said, we will continue to use artificial intelligence to prove that this guy is the Mahdi, and his dreams or something he says is actually
true. It is fake, it is false, it is laughable, it is ridiculous, it is absolute nonsense. Ini disebabkan ialah kalau Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi, maka ia dah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tidak akan membiarkan Imam Mahdi boleh ke sana ke sini membuat ceramah, upload video dekat YouTube dan sebagainya. Dan antara sebab kebanyakan agamawan tidak mengakui bahawa Muhammad Qasim ni ialah Imam Mahdi kerana hadis Nabi mengenai fizikal Imam Mahdi tidak sesuai dan tidak menepati dengan Muhammad Qasim. Kerana gambaran hadis Nabi mengenai fizikal Imam Mahdi tidak sama dengan apa yang ada sekarang pada Muhammad Qasim. Ulama telah menggariskan kepribadian Imam Mahdi adalah beliau merupakan seorang anak Adam, dahinya luas dan hidungnya mancung. Kedua-dua matanya bercelak, wajahnya bercahaya seakan-akan beliau adalah bintang yang menyinar. Dan di bahagian bahunya ada tanda seperti mana yang terdapat pada Rasulullah SAW. Warna kulitnya pula adalah warna orang Arab dan tubuh badannya seperti tubuh orang Israel. Umurnya 40 tahun dan dalam sebahagian riwayat 30 hingga 40 tahun. Akhlak Imam Mahdi menyerupai akhlak Nabi SAW. Umur Muhammad Qasim pada tahun 2024 ialah 48 tahun dan sekarang rambutnya pun dah berkurang, usia dah meningkat. Sedangkan kemunculan Imam Mahdi nanti sekitar 30 ke 40 tahun dan keadaan dunia sewaktu itu berada dalam kerosakan. Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani daripada zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan mengenai kelahiran Imam Mahdi ialah pendapat yang paling tepat dan paling sahih yang diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Imam Mahdi dilahirkan di Madinah, bukan di Pakistan seperti mana Muhammad Qasim. Dan dalam kebanyakan mimpi Muhammad Qasim ni juga, dia sering menyebutkan bahawa Pakistanlah yang akan menguasai dunia. Kekuatan datang dari Pakistan, negara yang paling kuat dan paling sejahtera adalah Pakistan. Hampir kebanyakan mimpinya Pakistan yang kuat. Sedangkan dalam hadis Nabi, jika terjadinya kekacauan, peperangan dan tempat yang paling aman adalah Syam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang bermaksud akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka, tidak mahu mendukung mereka sama sekali, tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Malik bin Yakhamir menyahut Muaz bin Jabal mengatakan bahawa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahawa ia telah mendengar Muaz bin Jabal mengatakan bahawa kelompok tersebut berada di Syam. Dan bila kita tengok map, Syam ini berada di atas dan yang paling dekat ialah Palestin. Dan orang-orang Palestin inilah daripada dulu sampai sekarang masih lagi terus berjuang melawan musuh-musuh mereka sehinggalah ke hari ini. Meskipun mereka dizalimi tetapi masih lagi kuat untuk bertahan. Dan ada hadis Nabi yang tidak sesuai dan belum lagi berlaku ketika Imam Mahdi dibai'ah, yang mana bai'ah ini bermaksud umat Islam berikrar taat setia kepada pemimpin iaitu Imam Mahdi. Sebagaimana hadis daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada perselisihan ketika kewafatan seorang khalifah. Kemudian seorang lelaki Bani Hashim akan keluar mendatangi kota Mekah, maka orang ramai mengeluarkannya daripada rumahnya. Sedangkan ia tidak suka akan hal yang demikian. Kemudian mereka membai'ahnya di antara rukun Hajaratul Aswad dan makam Ibrahim. Dipersiapkan pasukan daripada Syam untuk menentangnya, sehingga apabila mereka sampai di Baida, mereka tentera daripada Syam ditenggelamkan dalam bumi. Beliau lalu didatangi oleh ahli dari Iraq dan para tokoh daripada Syam. Kemudian muncul seorang musuh di Syam mengumpulkan sanak saudaranya daripada suku Kalb bangkit menentang beliau dengan mempersiapkan pasukan melawannya. Mereka dihancurkan Allah dan bencana kekalahan ke atas mereka. Itulah hari yang digelar hari kekalahan Kalb Al-Khaib. Itulah orang yang tidak mendapatkan ghanimah Kalb. Al-Mahdi lalu membuka kunci ghanimah harta tersebut lalu mengagihkannya, dan beliau menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, dan mereka akan tinggal seperti itu selama 7 tahun. Dalam sabda yang lain, 9 tahun. Makanya daripada hadis ini memperlihatkan ramainya musuh-musuh menanti untuk membunuh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan dibai'ah setelah diperbaiki dirinya dalam 1 malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, Al-Mahdi adalah berasal daripada golongan kami Ahlul Bait. Allah akan memperbaikinya dalam 1 malam. Ibnu Katsir berkata perkataan yuslihu dengan maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan, membimbing dan memberikan ilham kepadanya serta memberi petunjuk kepadanya yang mana belum berlaku sebelum ini. Sebab itulah para alim ulama mengatakan Imam Mahdi tidak tahu dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah diperbaiki dirinya
pada satu malam. Jadinya kebanyakan ustaz-ustaz dan alim ulama masih belum lagi memberi sokongan dan bai'ah kepada Muhammad Qasim, sebabkan banyak lagi kelompongan dan perkara-perkara yang tidak menepati seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Dan tanda-tanda besar belum lagi berlaku. Meskipun begitu, kita tidaklah menolak apa yang dikatakan di dalam mimpi tersebut, di dalam mimpi Muhammad Qasim itu, sebab kita boleh jadikan sebagai pengajaran dan juga peringatan. Kerana apa yang ditekankan oleh Muhammad Qasim ini adalah agar manusia ini menjauhi syirik, menjauhkan diri daripada segala berhala yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan menyuruh manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada Muhammad Qasim ni adalah para asatiza alim ulama sekarang belum lagi membenarkan ataupun bersetuju bahawa Muhammad Qasim adalah Imam Mahdi, disebabkan banyak perkara yang tidak selaras dan belum berlaku lagi. Jadi begitulah kesimpulan mengenai Muhammad Qasim dan juga Imam Mahdi. Maaf salah silap atas keterlanjuran bicara. Semoga video kali ini dapat memberikan pencerahan dan manfaat kepada kita semua. Jika anda tidak setuju dan sebagainya, boleh komen pendapat anda di bawah. Jadi cukup sekali itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ठीक है, नमाज पढ़ते हैं? रेगुलर नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, कब मतलब कब पढ़ते हैं? जब टाइम मिल जाए या जब दिल चाहे? बस जब दिल चाहे। अच्छा, हफ्ते में एक बार? वो आलम नहीं। अच्छा, कभी से देर लेकिन जब अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि एक ड्रीम में अल्लाह ने मुझे कहा था कि नमाज का पूछना हक सिर्फ मेरा ही है, और जब लोग ज़्यादा पूछें तो उनसे कहना कि जब अल्लाह